Assalamualaikum guys, welcome back to Carol Series. Apa khabar korang semua? Carol harap korang semua berada dalam keadaan yang sihat di samping keluarga tercinta. Sempena hari Jumaat yang mulia ini, Carol nak bercerita tentang seorang manusia mulia yang sampai sekarang ni masih ramai yang belum tahu kisah tentang Nabi Khidir alaihissalam. Mungkin ada yang dah tahu tapi kemungkinan korang lupa. Jadinya video yang Carol cuba sampaikan kepada korang ni mungkin boleh membuatkan kita semua, termasuk Carol sendiri, supaya kita dapat mengingati kembali tentang kisah baginda Nabi Khidir alaihissalam. Carol bukanlah seorang ustaz, alim ulama ataupun orang yang pandai tentang agama, tapi segala sumber yang Carol akan sampaikan kepada korang semua adalah berdasarkan daripada sumber-sumber yang sahih guys. Jadi tanpa membuang masa anda semua, let's go. Sebelum kita teruskan, video ni disponsor oleh MyPay. Bayar zakat adalah salah satu rukun Islam dan ianya wajib ditunaikan oleh orang-orang yang berkemampuan. Dan segala apa yang kita dah bayar tu akan diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Kalau korang nak tahu, dalam dunia digital sekarang, korang dah tak payah susah-susah nak pergi bayar dekat luar guys. Korang just bayar melalui apps MyPay je. Habis tu kira macam mana dia kira? Jangan pening-pening guys. Dekat dalam apps ni korang boleh kira sendiri and korang bayar sendiri. Untuk pengetahuan korang, features yang ada dekat dalam apps MyPay ni memang susah nak jumpa guys. Korang kira, lepas tu korang bayar. Senang kan? Dalam MyPay korang bukan setakat boleh bayar zakat je. Macam-macam bil yang korang boleh bayar tau. Apa yang korang tunggu lagi tu? Habis je video ni, korang dah boleh download cepat-cepat and try apps tu guys. Link ada dekat description di bawah untuk korang download. Okay, jom kita sambung video. Kisah Nabi Khidir ni tak banyak disebutkan dan disebabkan tu latar belakang Nabi Khidir sampai sekarang ni masih lagi menjadi satu tanda tanya kepada ramai orang. Jadi Carol akan ceritakan kisah Nabi Khidir yang ada tertulis dekat dalam Al-Quran sahaja guys. So pertama sekali Carol nak jelaskan serba sedikit tentang kelebihan yang ada pada Nabi Khidir ni. Jadi sekarang ni macam mana nama Khidir itu diberikan? Khidir ini adalah nama yang diberikan kepada baginda disebabkan satu peristiwa ajaib yang telah berlaku dengan izin Allah ke atas baginda, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya dinamakan Khidir kerana baginda telah duduk di atas tanah putih, tanah yang kering tanpa tumbuhan, lalu bergoncang di belakangnya dan menjadi berwarna hijau, subur dengan tumbuhan. Riwayat Al-Bukhari 3402 guys. Maksudnya macam ni lah, di mana saja Nabi Khidir ini duduk ataupun lalu, tumbuhan akan menjadi hijau dan juga subur. Itu berdasarkan daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab itulah namanya Khidir guys. Okey, sebelum Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, ada satu peristiwa yang berlaku. Ada something happen and disebabkan peristiwa ni lah Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Khidir. Jadi guys, apa peristiwa yang berlaku ni sampaikan Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Khidir? Okey, peristiwa ni dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab ilmu. Okey, so cerita dia macam gini guys. Pada satu hari Nabi Musa masa tu tengah berkhutbah dekat depan Bani Israel. Ramai Bani Israel yang ada dekat depan dia masa tu. Time Nabi Musa tengah berkhutbah tu, tiba-tiba ada seseorang daripada Bani Israel mengajukan soalan kepada Nabi Musa. Soalan dia berbunyi macam gini guys. Siapa yang paling pandai dekat atas muka bumi ni, wahai Nabi Allah? Orang tu tanya dekat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pun menjawab, aku. Bunyi dia tu macam agak angkuh sikit guys. Tapi sebenarnya dalam hati Nabi Musa masa tu tak ada pun nak angkuh macam gitu guys. Mungkin dia tak sengaja. Lepas je Nabi Musa cakap macam gitu, turunlah satu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegur Nabi Musa. Kenapa nak kena tegur Nabi Musa? Mestilah kena tegur sebabnya ilmu-ilmu yang ada dekat Nabi Musa tu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi guys, malaikat Jibril pun jumpa dengan Nabi Musa and malaikat Jibril pun dia sampaikanlah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba di pertemuan dua lautan. Dia lebih pandai daripadamu, dia lebih pandai daripada engkau. Jadi guys, hamba yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. So Nabi Musa pun tanya kepada Allah, wahai Tuhan, bagaimana aku boleh bertemu dengan dia? And then Allah pun bagi tahu Nabi Musa kena pergi dekat antara dua lautan, and dalam pada masa yang sama juga Nabi Musa kena bawa ikan. Bila mana ikan tu dah hilang nanti, barulah Nabi Musa akan berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Sebenarnya guys, ikan yang dibawa tu adalah untuk dimakan. Kira dalam bahasa kita boleh cakap benda tu macam bekal lah. Anda kata kalau lapar nanti, bolehlah benda tu dijadikan sebagai makanan. Jadi Nabi Musa pun pergilah ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu bersama-sama dengan member dia yang bernama Yusra bin Nun. Jadi diorang
diorang pun mulakanlah diorang punya perjalanan tu. Dan diorang tengah jalan-jalan tu, diorang ternampak ada satu batu yang besar yang boleh dibuat untuk tempat berehat tau. So diorang bila dah nampak macam itu, diorang pun berhenti dekat batu besar tu untuk berehat sekejap. Okey, sampai dekat sini ada beberapa pendapat daripada ulama yang mengatakan masa diorang berehat tu, diorang pun lapar guys. Diorang tengah rehat tu time lapar. Jadi bila dah lapar tu, tadi kan diorang bawa ikan kan. Jadi diorang pun makan ikan tu dekat bahagian sebelah ikan tu saja. Sebelah ikan tu je yang diorang makan. Manakala bahagian lagi sebelah tu diorang simpan untuk makan bila dekat tempat rehat yang seterusnya. Jadi lepas diorang dah siap makan apa semua tu, Yusra yang membernya Nabi Musa tu, dia nak tutup bekalan yang dibawa tu tau. Dah siap makan, dia nak tutup. Masa dia nak tutup bekas tu guys, dengan kuasa Allah Subhanahu Taala, ikan tu hidup balik and ikan tu lompat keluar daripada bekas makanan tu. Lepas tu ikan tu terus masuk ke dalam laut guys. Yusra yang nampak kebesaran Allah Subhanahu Taala ni memang jadi terpegun lah kan. Ikan tu dah mati, badan dia dah separuh kena makan, tapi dengan kuasa Allah ikan tu boleh hidup, siap boleh lompat lagi tu. Itu yang dia terkejut sangat guys, terpegun dia. Jadi disebabkan Yusra ni dia dah penat time tu, dia akhirnya tertidur guys, tertidur. Jadi lepas dia dah tidur tu, dia bangun. Bila dia dah terbangun tu, Yusra and Nabi Musa pun meneruskan perjalanan diorang untuk mencari Nabi Khidir. Dah jauh sikit jalan tu, barulah si Yusra ni dia teringat akan kisah kejadian ikan yang hidup balik tu, yang Khairul cerita tadi tu. Barulah si Yusra ni dia ingat pasal benda tu, and dia terus bagi tahu dekat Nabi Musa, Allah Musa, aku lupa ikan kita tadi tu dia hidup balik and terus lompat dekat masuk dalam air. Macam yang Khairul cakap dengan tadi, Allah Subhanahu Taala dah bagi petunjuk yang di mana kalau nak jumpa dengan Nabi Khidir, kena bawa ikan and ikan tu akan hilang. Bila ikan tu dah hilang, dekat situlah baru diorang akan berjumpa dengan Nabi Khidir. So guys, lepas dia Yusra cakap macam gitu, Nabi Musa terus tanya dekat dia, dekat mana ikan tu hilang? Lepas tu Yusra pun cakap, ikan tu hilang dekat tempat kita berehat tadi Musa. Apa lagi? Nabi Musa bersama-sama dengan Yusra pergi patah balik, pergi ke tempat diorang berhenti berehat tadi tu guys. Bila je diorang dah sampai, tak lama lepas tu tiba-tiba muncullah Nabi Khidir yang tak tahu datang daripada mana. Nabi Musa pun teruslah bagi salam dekat Nabi Khidir, and Nabi Musa memperkenalkanlah diri dia tu sebagai Musa, dan juga dia bagi tahu tujuan dia untuk berjumpa dengan Nabi Khidir adalah untuk mempelajari ilmu yang ada pada Nabi Khidir tu. Tapi guys, Nabi Khidir ni dah siap-siap cakap dengan Nabi Musa tau, engkau takkan sabar bila engkau belajar dengan aku nanti. Maksud Nabi Khidir dekat situ, Nabi Musa ni dia takkan boleh bersabar dengan apa yang akan diajarkan oleh Nabi Khidir nanti. Benda ni bukan Khairul ada-adakan guys. Benda ni memang ada dekat dalam surah Al-Kahfi ayat 67. And then Nabi Musa pun jawab, aku akan bersabar and takkan menentang dengan segala apa yang kau lakukan wahai Khidir. Dekat sini Nabi Musa cakap dia akan jadi seorang yang penyabar dan takkan cuba-cuba untuk menentang segala tingkah laku yang dibuat oleh Nabi Khidir. Surah Al-Kahfi ayat 69 guys. Jadi kemudiannya Nabi Khidir pun bersetujulah. Tapi ada syarat guys. Kalau Nabi Musa nak belajar, Nabi Musa tak boleh tanya apa-apa soalan kepada Nabi Khidir. Tak boleh tanya langsung. No, cannot. So Nabi Musa pun dia setuju dengan syarat Nabi Khidir tu. Jadi orang pun memulakan perjalanan dorang tu. So guys, kisah dia bermula dekat sini guys. Masa tu diorang ni nak naik perahu guys. Nabi Khidir dan Nabi Musa ni naik perahu. Masa dekat atas perahu tu, Nabi Khidir pergi rosakkan perahu tu guys. Bila dah jalan tengah sikit tu, dia pergi rosakkan perahu tu. Dia ambil kapak, lepas tu dia hancurkan sikit bahagian perahu tu. Ada yang cakap kapak, ada yang cakap pisau, tapi tak apa. Yang penting pada dasar dia, Nabi Khidir rosakkan perahu tu guys. Bila Nabi Musa nampak Nabi Khidir buat macam gitu kan, dia tak tahan lah kan. Khidir, kenapa engkau rosakkan perahu orang ni? And then Nabi Khidir jawab, aku dah cakap dengan kau tadi Musa, kau takkan sabar dengan aku. Lepas tu Nabi Musa pun minta maaf, and diorang pun teruskan perjalanan diorang tu. Lepas je turun daripada perahu, diorang nampaklah ada seorang budak ni tengah main tau. Lepas je turun perahu tu, si Nabi Khidir ni dia terus pergi dekat budak tu, dia terus bunuh budak tu guys. Dengan cara macam mana dia bunuh? Ada banyak pendapat daripada ulama. Ada yang cakap dibunuh dengan pisau, ada yang cakap di crackkan leher dia tu, di crackkan macam ni kan. Ada yang cakap kena tumbuk, tapi pada dasar dia budak tu dibunuh oleh Nabi Khidir. Disebabkan Nabi Musa tak tahan dengan apa yang dibuat oleh Nabi Khidir tu, Nabi Musa terus pergi dekat Nabi Khidir. Khidir, apa yang kau dah buat ni? Kenapa kau bunuh budak yang tak bersalah ni? Sekali lagi Nabi Khidir menjawab, aku dah cakap dengan kau Musa, kau takkan sabar dengan aku. Kalau kau nak ikut aku, jangan tanya apa-apa lagi. Nabi Khidir cakap macam gitu guys. Jadi guys, diorang pun meneruskan perjalanan lagi sampailah ke sebuah kampung. Bila diorang sampai dekat kampung tu, diorang cubalah untuk minta sikit makanan dekat orang kampung tu, tapi diorang semua tak layan Nabi Musa dan Nabi Khidir dengan baik tau. Diorang tak bagi pun makan. Bila dimasuk lagi ke bahagian dalam kampung tu, diorang ternampak ada satu tembok rumah yang dah runtuh tau guys. Jadi Nabi Khidir ni pun dia mengajak Nabi Musa untuk menaikkan kembali rumah yang runtuh tadi tu. Tapi Nabi Musa dia tak nak tolong guys. Dia macam tak puas
puas hati lah kan. Dah lah orang kampung ni tak bagi makan, lepas tu nak kena tolong diorang pula kan. Tapi disebabkan perangai Nabi Musa yang tak sabar tu, Nabi Khidir terus cakap dekat Nabi Musa yang dia tak nak terima Nabi Musa sebagai anak murid dia. No, cannot, kau tak boleh jadi. Sampai sini je lah Musa, aku tak nak ambil kau jadi anak murid aku. Kita kena berpisah sekarang. Masa diorang nak berpisah tu, Nabi Khidir terus bagi tahu segala-galanya guys. Okey, kejadian yang first tadi tu, yang pertama sekali tu, yang Nabi Khidir pergi rosakkan perahu orang tu kan. Kenapa dia rosakkan? Nabi Khidir rosakkan perahu tu sebab perahu tu sangat cantik. Kenapa perahu cantik nak kena rosakkan pula kan? Sebab dia adalah dekat tempat yang diorang nak pergi ni ada seorang raja guys. Raja tu duduk dekat tepi pantai guys. Andai kata kalau sesiapa sahaja yang lalu dekat pantai tu, bila raja tu nampak ada perahu yang cantik je, dia akan rampas perahu-perahu tu semua. Itu pasal lah Nabi Khidir pergi cacatkan perahu tu supaya dia jadi rosak sikit, and then perahu tu tak akan dirampas oleh raja tu. Tadi kan yang tadi kan masa dekat batu tu jumpa Nabi Khidir, lepas tu naik perahu sampai ke bunuh budak tu kan. Dekat tepi pantai tu guys, ada raja yang zalim guys. Tapi kerosakan dekat perahu tu tak adalah sampai perahu tu jadi tenggelam. Perahu tu masih lagi boleh dipakai. Tapi Nabi Khidir tu dia macam cacatkan sikit je dekat benda tu. Yang kedua pula, kenapa Nabi Khidir bunuh budak tu? Dia bunuh budak tu sebab bila mana budak tu dah besar nanti, dia akan merosakkan akidah mak bapak dia. Dia akan menyusahkan mak bapak dia. Daripada dah besar nanti menyusahkan orang and buat dosa, baik Nabi Khidir bunuh budak tu dalam keadaan budak tu masih lagi suci daripada dosa guys. Korang nampak ilmu Nabi Khidir ni sangat-sangat hebat guys. Sampai boleh tahu masa depan budak tu lagi tahu. Tapi kita kena tahulah ilmu yang ada pada Nabi Khidir ni adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga pula, kenapa Nabi Khidir suruh Nabi Musa tolong angkat tembok rumah tu? Rumah yang runtuh tu adalah rumah seorang yang soleh tau. Tapi dia dah meninggal dunia and dia meninggalkan 2 orang anak. Dekat bawah timbunan tembok rumah tu ada harta yang banyak milik orang soleh yang dah meninggal tu. Sekarang ni rumah tu dah runtuh guys. Bila runtuh, orang ramai pakat ambil batu tembok untuk bawa balik rumah diorang lah. Ambil batu tu bawa balik untuk betulkan rumah diorang ke, untuk buat letak rumah diorang ke, lebih kurang macam gitulah. Jadi bila orang ramai pakat ambil batu tu, Nabi Khidir tak naklah harta yang ada dekat timbunan bawah tembok tu dinampak oleh orang ramai. Kalau diorang nampak, confirm lah diorang akan rembat punya kan benda tu kan. Itu pasal lah Nabi Khidir suruh Nabi Musa untuk angkat tembok tu supaya esoknya nanti bila anak-anak orang yang soleh yang dah meninggal tu bangun daripada tidur, diorang akan nampak harta tu sendiri nanti guys. Jadi itulah kisah daripada pertemuan antara Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. So, apa pengajaran yang kita boleh belajar daripada kisah ni guys? Yang pertama, kita tak boleh riak guys. Jangan sesekali riak, bangga dan takbur dengan apa yang kita miliki, sebab Allah akan muka dengan orang-orang yang macam gitu guys. Yang kedua pula, kita kena banyakkan bersabar dalam pada kita tengah belajar guys. Belajar tu adalah satu proses yang agak sukar juga kita boleh cakap, tapi kita kena menuntut ilmu dengan bersabar supaya ilmu yang kita dapat tu nanti akan diberkati oleh Allah dan juga ilmu tu dapat digunakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga pula, adab ketika berguru. Kalau nak belajar pun mesti kena ada adab. Kalau korang tak beradab ketika korang tengah belajar tu, maka ilmu yang korang dapat tu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Korang kena hormati cikgu-cikgu korang tu. So, itu sahaja untuk kisah pada hari Jumaat ni. See you on next video. Assalamualaikum.